Don't forget to subscribe my channel Hang Duk Mana. Sas. Assalamualaikum. Selamat datang ke channel Hang Duk Mana. Okey, kita dengar ulasan Datuk Kamal Amir berkenaan dakwaan Atta Muhyiddin didakwa 6 pertubuhan babikan 2.3 2.5 juta serta SPRM sahkan Muhyiddin akan dituduh lagi minggu depan. Okey, kita Dalam dengar suasana terlebih dahulu. begitu, saya agak tertarik dengan kenyataan Datuk Dr. Muhammad Agus Yusof selaku Ketua Pengarah JKOM, Jabatan Komunikasi Pejabat Perdana Menteri. Katanya bahawa Tan Sri Muhyiddin telah didakwa atas tuduhan rasuah berkaitan dengan dana jana wibawa di bawah Seksyen 23 Akta SPRM 2009 dan Seksyen 4 dalam kurungan 1 dalam kurungan B Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram. Jadi, beliau menjelaskan jana wibawa ini adalah program pemerkasaan kontraktor Bumiputra Berwibawa yang diluluskan oleh kerajaan pada 12 November 2020 semasa Tan Sri Muhyiddin menjadi Perdana Menteri. Tujuannya adalah untuk mempercepatkan pelaksanaan projek kerajaan serta meningkatkan kapasiti kontraktor Bumiputra dalam industri pembinaan. Jadi menurut Dr. Muhammad Yusof Agus, dia kata terdapat 56 projek. Beliau sebagai Ketua Pengarah Komunikasi Jabatan Perdana Menteri tentulah mempunyai banyak keterangan dan juga faktanya. Dia katanya terdapat 56 projek di bawah program Jana Wibawa bernilai 6.3 bilion dan dilaporkan bersatu menerima sumbangan lebih 300 juta daripada kontraktor bagi projek tersebut. Susulan itu, SPRM bertindak membekukan akaun bersatu. Katanya dahulunya semasa Datuk Seri Najib bergelumang dengan kes tempatan untuk membersihkan dirinya. Tapi mereka mendakwa, tuduhan katanya adalah dia tidak mendakwa pun tuduhan itu, tuduhan politik dan sebagainya. Sedangkan semasa Tan Sri Muhyiddin dibawa ke Ibu Pejabat SPRM untuk disiasat, penyokongnya menjerit, lawan kezaliman, tolak BN, tolak Anwar penendam, hidup Abah, hancur Anwar, hancur PH, bangkit Melayu dan bangkit Islam. Itu antara lawangan yang dilontarkan oleh pengikut-pengikut. Apa yang zalimnya kerajaan sekarang ni? Tanya apa ini Profesor Dr. Agus. Saudara, apa yang zalim sekarang ni? Sejak awal lagi Perdana Menteri telah menyatakan tidak akan campur tangan dalam kes sebegini dan menyerahkan kepada pihak berkuasa untuk menyiasat dan jika ada bukti mendakwanya. Jadi beliau hairan ada yang menyatakan dakwaan itu tidak adil. Apa yang tidak adilnya apabila semua yang terlibat dalam penyiasatan dan pendakwaan ini, Ketua Pengarah SPRM, Peguam Negara, Ketua Polis Negara, Ketua Hakim Negara adalah orang yang dilantik sebelum Datuk Seri Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri. Kalau semua mereka ini dilantik oleh Yang Amat Berhormat Datuk Seri Anwar Ibrahim, bolehlah dikatakan Datuk Seri Anwar Ibrahim mengarah ke orang dia. Ini berlaku zaman Dr. Mahathir dulu, dia lantik orang dia semua. Orang yang tak macam Latifah Koya pun dilantik sebagai Ketua Pengarah SPRM. Jadi menurut Dr. Agus, dia kata saya hairan. Jadi beliau risau dengan sentimen untuk meletakkan kesalahan pendakwaan itu ke atas bahu Perdana Menteri. Lebih risau lagi apabila kumpulan penyokong Tan Sri Muhyiddin menggunakan isu agama dan kaum untuk menarik simpati orang Melayu. Kenyataan seperti dakwaan terhadap Tan Sri Muhyiddin bersifat dendam ataupun Pakatan Harapan dan Barisan Nasional takut pada sokongan orang Melayu ataupun dakwaan terpilih untuk mengalih perhatian bagi menutup isu ROS ataupun menyeru orang-orang Islam bermunajat. Tadi pun saya dengar juga, saya tengok dalam TikTok. Mereka berdoa, tapi saya hairan pula macam mana imam tu, saya refer balik. Anda boleh buka dalam rakaman media sosial. Imam dia kata antara doa bacaan, saya terkejut. Dia kata, ya Allah, ya Tuhanku, selamatkanlah kami daripada kezaliman Perikatan Nasional. Ini kerajaan Pakatan Harapan, kerajaan perpaduan.
Tan Sri Muhyiddin adalah kerajaan Perikatan Nasional. Bila imam tersalah, mungkin tersalah lah saudara. Terbaik bagi saya, segala-galanya dia gerakkan hati, tak tahulah. Jadi kepada penyokong Tan Sri Muhyiddin dan Perikatan Nasional, beliau menasihatkan supaya bersederhana. Hadapilah dakwaan. Datuk Seri Anwar Ibrahim dulu pun menghadapi keadaan. Datuk Seri Najib pun menghadapi keadaan yang sama. Jadi sekarang ni, tak perlulah kita mengatakan itu dan ini terhadap Perdana Menteri. Secara dalam keadaan sekarang ni, Datuk Seri Anwar Ibrahim juga turut mengulas. Beliau mengatakan beliau tidak campur dalam urusan Suruhanjaya pencegahan rasuah. Begitu juga katanya tindakan SPRM memanggil pengurusi Perikatan Nasional itu pada Khamis untuk siasatan adalah di bawah bidang kuasa agensi berkenaan. Walaupun semua agensi termasuk pejabat pegawai negara telah diarahkan untuk melihat kepada semua kes yang berkaitan dengan rasuah. Bukan satu, banyak lagi saya. Jadi, kata Seri Anwar Ibrahim, dia kata, kena lihat dulu ada kes ataupun tidak. Ini urusan SPRM. Sampai sekarang, sampai hari ini katanya dia tak tahu. Akhirnya hari ini kita lihat bagaimana Tan Sri Muhyiddin telah pun dibawa ke muka pengadilan. Datuk Seri Anwar Ibrahim juga selaku Menteri Kewangan menjelaskan pendakwaan kes SPRM melibatkan program Jana Ekonomi Pemengkasaan Kontraktor Bumiputera Wibawa. Jana Wibawa dan projek Tebatan Banjir adalah berdasarkan dokumen Kementerian Kewangan. Jadi, dalam mengulas dakwaan sebut, macam pihak mengatakan itu, ini dan ini, beliau menyifatkan tindakan SPRM terhadap Tan Sri Muhyiddin bermotifkan politik adalah tidak benar. SPRM bulan lalu telah pun membekukan akaun mereka, saudara. Saya juga ingin menarik perhatian anda. Kenyataan ini saya agak menarik juga, saudara. Ini kenyataan daripada Ketua Perangan Saudara Hisham Jalil. Katanya dia mendengar kabar angin. Kabarnya lah mengatakan bahawa bekas Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin bakal menghadapi ada beberapa tuduhan yang lain. Dan kabarnya ada lagi rupanya saudara yang akan didakwa. Jadi katanya nampaknya kluster mahkamah ni akan bertambah. Sebab menteri-menteri yang dahulu dalam kerajaan Perikatan Nasional di bawah kerajaan Datuk Seri Ismail Sabri juga bakal menghadapi siasatan. Ini keadaannya. Jadi saya haraplah kita harus berlapang dada, tunggu saja. Cuma saya nak mengharapkan saudara, jangan kita mentertawakan apabila seseorang itu mendapat musibah. Saudara, saya minta begitulah saudara. Dan begitu juga saya menerima kenyataan rasmi sebelum saya mengulas tentang pembicaraan hari ini. Kerana Suruhanjaya Pencegahan Rasuah telah menegaskan bahawa siasatan terhadap beberapa individu berhubung kes program Jana Ekonomi Pemengkasaan Kontraktor Bumiputera Berwibawa ataupun Jana Wibawa dilakukan secara bebas tanpa campur tangan mana-mana pihak. Ini kenyataan SPRM. Dia kata siasatan terbabit adalah berdasarkan bukti serta maklumat yang diperolehi agensi penguatkuasa itu sendiri. Jadi menurutnya kertas siasatan yang dilengkapkan dirujuk pada Jabatan Peguam Negara untuk kajian dan pertimbangan sewajarnya. Jadi proses siasatan itu adalah bebas daripada sebarang campur tangan mana-mana pihak. Justru itu Tomahan mengatakan siasatan SPRM dilakukan atas arahan pihak tertentu dan bermotifkan politik adalah tidak benar sama sekali. Dan kata Tan Sri Azham, kata SPRM seolah-olah mau menjejaskan imej SPRM. Saudara, begitu juga saya dapat kenyataan daripada Peguam Negara. Saya kena ingat ya, Ketua Pengarah SPRM orang yang dilantik oleh Tan Sri Muhyiddin. Peguam Negara orang yang dilantik era waktu Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri. Saudara, jadi Jabatan Peguam Negara ataupun AGC, Attorney General Chambers, AGC menegaskan keputusan untuk mengenakan pertuduhan terhadap mana-mana individu adalah berdasarkan keterangan dan fakta daripada hasil penyiasatan. Menurut Peguam Negara Tan Sri Idrul Harun, ia bukan disebabkan desakan oleh pihak tertentu atau faktor lain.
Keputusan dibuat dengan adil berdasarkan keterangan dalam kertas siasatan tanpa memihak kepada sesiapa pun. Jadi beliau mengatakan berlandaskan trust integrity bagi memastikan mangsa, saksi, tertuduh dan orang awam memperoleh keadilan sewajarnya selaras dengan bidang kuasa peguam negara yang diperuntukkan di bawah perkara 145 dalam kurungan 3 Perlembagaan Negara. AGC Chamber, AGC saudara ataupun pejabat peguam negara menafikan tomahan wujudnya pendakwaan terpilih ataupun selective prosecution yang bermotifkan politik ataupun penginayaan terhadap mana-mana individu yang melakukan kesalahan di bawah mana-mana peruntukan undang-undang. Sekiranya terdapat keterangan bukti kukuh bahawa mana-mana individu telah melakukan kesalahan di bawah mana-mana peruntukan undang-undang, individu terbabit akan didakwa berdasarkan peruntukan undang-undang. Jadi jangan buat sembarangan, saudara. Ini keadaan, saudara. Awal pagi tadi, Yang Berhormat Tan Sri Muhyiddin telah pun didakwa di Mahkamah Seksyen atas 6 pertuduhan, saudara. Saya menjelaskan, saya tak mau nak orang kata nak balun apa tak mahu. Saya nak menjelaskan supaya kita faham. Sebab banyak orang menimbulkan macam-macam persepsi. Dalam soal ini kita harus berwaspada dalam mengeluarkan kenyataan kerana ini menyangkut soal undang-undang, saudara. Kerana Tan Sri Muhyiddin hari ini didakwa di bawah 6 tuduhan. Saudara, 4 kerana menggunakan kedudukannya untuk mendapatkan rasuah berjumlah 232.5 juta dan 2 kesalahan di bawah pengubahan wang haram membabitkan 195 juta. Saudara, bagaimanapun Tan Sri Muhyiddin atau nama sebenarnya Mahiyadin Mat Yassin berusia 70 tahun mengaku tidak bersalah selepas semua pertuduhan dibacakan oleh jurubahasa di hadapan Hakim Azura Alwi. Pendakwaan terbabit menjadikan beliau sebagai bekas Perdana Menteri kedua yang terkenal dengan panggilan Abah didakwa di mahkamah atas kesalahan menerima rasuah dan pengubuhan wang haram. Bagi pertuduhan pertama, Tan Sri Muhyiddin dan juga ahli Parlimen Paguh didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan, iaitu wang berjumlah 200 juta dari Bukhari Equity Sdn Bhd bagi milik Parti Bersatu. Beliau turut didakwa menggunakan kedudukannya untuk satu suapan, itu wang berjumlah 1 juta daripada syarikat Nepturis Sdn Bhd. Itu nak akan diberi kepada Parti Bersatu. Bagi pertuduhan ketiga, beliau juga didakwa menggunakan kedudukannya untuk satu suapan, itu wang berjumlah 19.500.000 daripada syarikat Mamfur Sdn Bhd. Ini dapatan daripada SPRM, saudara. Pertuduhan keempat pula didakwa menggunakan kedudukannya untuk suapan wang berjumlah 12 juta ringgit milik partinya daripada Azman Yusof. Ada nama individu bernama Azman Yusof. Semua kesalahan dilakukan di Pejabat Perdana Menteri, Blok Utama Bangunan Perdana Putra, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan di wilayah Persekutuan Putrajaya antara 1 Mac 2020 hingga 20 Ogos 2021. Pendakwaan dilakukan mengikut Seksyen 23 dalam kurungan 1 Akta Suruhanjaya Pencegahan Rasuah yang boleh dihukum di bawah Seksyen 24 dalam kurungan 1 Akta yang sama. Seksyen berkenaan, ini kena jelas, saudara, memperuntukkan hukuman penjara tidak lebih 20 tahun, denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai suapan, ataupun RM10,000 mengikut mana yang lebih tinggi. Bukan RM10,000 yang bawah, mana yang lebih tinggi jika disabitkan kesalahan. Tan Sri Muhyiddin juga didakwa sebagai Presiden Bersatu menerima 122 juta dan 75 juta daripada sebuah syarikat yang dimasukkan ke dalam akaun CIMB milik Bersatu. Kesalahan itu dilakukan di CIMB Bank Cawangan Menara Kuala Lumpur, Jalan Stesen Central, antara 25 Februari 2021 hingga 8 Julai 2022. Ini dapatan daripada Suruhanjaya Pencegahan Rasuah, saudara. Sebab itu kita kena SPRM kalau disiasat, disiasat ke akar umbi. Pendakwaan mengikut Seksyen 4 dalam kurungan 1 dibaca bersama Seksyen 87 kurungan 1
Akta Pencegahan Pengubahan Wang Haram, Pencegahan Pembiayaan Keganasan dan Hasil daripada Aktiviti Haram 2001 yang boleh dihukum di bawah kesalahan yang sama. Jika sabit kesalahan, hukuman penjara maksima 15 tahun, denda tidak kurang 5 kali ganda jumlah atau nilai hasil aktiviti haram atau 5 juta, yang mana lebih tinggi jika sabit kesalahan. Prosiding kes diketuai oleh Peguam Cara Negara Datuk Ahmad Tararudin Mat Saleh, manakala tertuduh diwakili ramai peguamnya, Datuk K. Kumarendran, Rosli Dahlan, Datuk Taqiyuddin Hassan, Cetan Jentemani, Dev Kumarendran, Muhammad Isa Muhammad Basih, Teh Sikun dan Bashas Chelvi. 8 peguam saya. Mahkamah kemudian menetapkan wang jaminan sejumlah 2 juta ringgit. Tapi dah dibayar tadi. Kalau tak bayar wang jaminan itu, maka dia terpaksa bermalam lah dalam lokap. Tapi dah bayar 2 juta, maka dia boleh pulang ke rumah. Bagaimanapun saudara, saya difahamkan, iaitu Tan Sri Muhyiddin juga bakal menghadapi satu lagi pertuduhan rasuah di Mahkamah Shah Alam hari Isnin mendatang. Demikian kenyataan itu daripada Timbalan Presiden Bersatu Ahmad Faizal Azumung yang dipetik oleh media sosial. Jadi waktu dia bercakap kepada penyokong di luar kompleks Mahkamah Kuala Lumpur, Faizal dengan kesal mengatakan tindakan terhadap Tan Sri Muhyiddin menurutnya banyak berjasa pada negara. Kerana Tan Sri Muhyiddin adalah negarawan. Ya, kita katakan kalau banyak berjasa, Datuk Seri Najib pergi ke mana? Kita tak boleh bermain soal sentimen. Sebab dia kata jika seorang negarawan pun boleh diperlakukan sedemikian, bagaimana nasib rakyat? Kita boleh soal juga bagaimana yang berlaku Datuk Seri Najib. Saya melihat itu keadaannya. Cuma saya nak mengulangi kenyataan saya semalam. Petang semalam waktu saya buat live, apabila ramainya kawan-kawan dan teman-teman Tan Sri Muhyiddin berkumpul di mahkamah menyatakan sokongan dan sebagainya, ingatlah kita pernah mengalami waktu almarhum Datuk Harun Idris yang dibawa ke muka pengadilan. Cerita almarhum Datuk Harun Idris lagi simple, yang korang kata macam tak masuk akal. Tapi bila SPRM masuk, maka tuduhan dibacakan. Apabila adanya kaitan rasuah, maka Datuk Harun kena. Almarhum Datuk Harun Idris, dia sebagai ketua pemuda. Waktu itu pergerakan pemuda UMNO zaman beliau itu menubuhkan syarikat tinju dunia untuk menganjurkan pertandingan boksing antara Muhammad Ali dengan Joe Wagner. Syarikat tinju dunia milik pemuda UMNO, di mana Datuk Harun tidak menjadi ahli lembaga pengarahnya di kalangan ahli exco, dan Datuk Harun telah pun membawa perkara tersebut ke pengetahuan Perdana Menteri Tun Razak waktu itu. Tun Razak kata, almarhum Tun Razak kata, bolehlah buat pinjaman sebab kamu pun sebagai pengurusi bank rakyat. Dan apabila permohonan dimajukan kepada bank rakyat, saudara, dan yang meluluskannya bukan Datuk Harun. Beliau adalah pengurusi saja, tetapi yang meluluskan Datuk Abu Mansur. Ini dalam pembicaraan yang dijalankan. Tak ada kena-mengena. Tetapi kerana pinjaman itu dilakukan oleh pergerakan pemuda UMNO, di mana Datuk Harun sebagai ketua pergerakan pemuda, dan pergerakan pemuda meminjam wang daripada bank rakyat, di mana Datuk Harun sebagai pengurusi, walaupun beliau tidak terlibat dalam kelulusannya, pun sangkut, saudara. Begitu juga, saudara, jangan lupa dalam kes Hong Kong Shire Bank. Hong Kong Shire Bank ini, apabila Hong Kong Shire Bank memberi sagu hati untuk dana politik UMNO Selangor, ketika itu Datuk Harun sebagai ketua perhubungan UMNO Selangor, dan Esko Kerajaan Negeri yang dipimpin oleh almarhum Datuk Harun meluluskan kelulusan tanah itu, 2 keping tanah yang berhampiran. Saya kerana di tengah-tengah memisahkan 2 keping tanah itu adalah jaluran untuk pejalan kaki, dan minta mohon daripada Esko, daripada Kerajaan Negeri Selangor, kerana waktu itu Kuala Lumpur di bawah Negeri Selangor, dan kelulusan untuk mengizinkan dicantumkan tanah tersebut membolehkan Hong Kong Shire Bank membangun bangunannya. Dan apabila Hong Kong Shire Bank memberi derma politik ataupun dana politik sejumlah 250,000, Datuk Harun tak ambil 10 sen pun.
Not even a single cent. Tapi kerana waktu permohonan dibuat, Datuk Arul sebagai Ketua Perhubungan UMNO Selangor. Dan beliau juga adalah sebagai Menteri Besar Selangor. Di mana ESCO meluluskan. Kena saya. Tak pasal-pasal 6 tahun. Ini keadaannya saya faham bagaimana kita menilai kes Tan Sri Muhyiddin ini. Begitu juga. Okey, komen saya betul lah apa yang macam Datuk Kamal just cakap tadi yang kita dengar. Peguam negara dulu masih lantikan daripada Muhyiddin. SPRM pun yang lantikan Zaman Muhyiddin juga. So, takkanlah Anwar Ibrahim nak perkena Muhyiddin atau dendam Muhyiddin. So, satu lagi, kalau Muhyiddin tak bersalah, jangan risau. Lawanlah kat mahkamah. Lantiklah lawyer-lawyer yang hebat-hebat. So, sebelum ni kita ada dengar pasal dalam ceramah-ceramah politik Muhyiddin duk kata dekat orang, dekat BN, Sakau lah penyamun. Akhirnya hari ni, dia dah jadi kluster mahkamah, dah terbalik. Dunia ni kau satu jari tunjuk kat orang, 4 jari akan patah balik kat kita. Sama-sama kita renungkan. Semoga kerajaan Papua Dalam itu kukuh dan boleh bertahan sampai 5 tahun. Assalamualaikum.